Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita meneruskan lagi pelajaran kita pada tajuk mengenali wali-wali Allah dalam buku Jami'ul Ulumi wal Hikam. Hari ini sampai ke muka surat 1514. Yang mana minggu lepas kita bicarakan tentang wali Allah golongan pertama yang melaksanakan perkara fardu. Yang melaksanakan perkara fardu. Yang mana golongan ini dipanggil sebagai Ashabul Maimanah ataupun Ashabul Yamin. Yang mana dijelaskan contohnya mereka yang melaksanakan perkara fardu, mereka yang jaga semayang. Kemudian yang kedua, mereka yang ada keadilan dalam memimpin. Semua tu perkara fardu belaka tu. Hari ini masuk pula kalangan martabat kedua para wali Allah, iaitu golongan As-Sabiqunul Muqarrabin. Golongan As-Sabiqin Al-Muqarrabin. Golongan yang ni iaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berusaha melakukan amalan taat yang sunat selepas menunaikan segala perkara fardu, serta menahan diri daripada perkara-perkara makruh yang halus melalui sifat wara'. Yang ni up tinggi lagi ni. Yang ni orang yang Allah Ta'ala sayang. Kerana apa? Kerana fardu dia sempurna, top up dengan sunat, kemudian benda haram dia tinggal, bahkan benda makruh pun dia tinggal kerana sifat wara'nya. Ni apa ni wali sungguh ni. Baik. Ini menyebabkan hamba mendapat kasih sayang Allah. Jadi Allah sayanglah kat dia. Sebagaimana firman Allah dalam hadis ini. Firman Allah dalam hadis ini, kerana hadis ini hadis kursi. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam hadis ni, ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah, dia kata. Hambaku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan bin nawafil, dengan perkara-perkara sunat. Hatta uhibbah, sehingga aku pun mencintainya. Sesiapa yang dikasihi oleh Allah, dia akan dikurniakan rasa kasih kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala sayang kat dia, tanda dia, pertama dia sayang pada Allah. Kenapa? Sekejap lagi kita tengok ayat Quran. Kedua, ketaatan kepadanya serta kesibukan dengan berzikir dan berkhidmat kepada Allah. Tanda orang Allah sayang ialah dia tu sayang kepada Allah. Itu menjadikan hamba dekat kepada Allah Ta'ala, mendapat kedudukan yang hampir dan martabat yang tinggi di sisi Allah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ini tanda. Di sini ayat ni ada beberapa ciri orang-orang yang Allah sayang. Okey. Sesiapa antara kamu yang berpaling tadah daripada agamanya. Ayat ni muqaddimah dengan ayat balasan Allah terhadap golongan yang murtad. Sesiapa yang menjadi murtad, kata Allah Ta'ala. Siapa-siapa tinggal agama, tak apa, kata Allah Ta'ala. Tak apa. Kalau kamu tinggal agama Islam, tak apa. Apa Allah Ta'ala buat? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah Ta'ala akan mendatangkan satu golongan yang dia kasih. Satu golongan. Maknanya, kalau geng-geng kamu murtad, apa peliknya? Ada lagi
Golongan ni aku boleh datangkan. Golongan ni golongan yang mana dia bercinta dengan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang dia kasih kepada mereka, iaitu Allah kasih kepada mereka. Wa yuhibbunah. Dan mereka kasih kepada Allah. Ni sifat wali Allah. Ni sifat orang baik ni. Allah sayang kat dia. Dia sayang balik pada Allah Ta'ala. Baik lagi. Azillatin 'alal mu'minin. Dia bersifat lemah lembut. Kaum ni, orang yang yang Allah sayang ni, sifat dia azillatin 'alal mu'minin, bersifat lemah lembut dengan orang beriman. Tapi dengan orang kafir, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas dan perkasa terhadap orang kafir. Dengan sesama Islam, azillah, tawaduk, rendah diri, lemah lembut. Dengan orang kafir, a'izzatin, tegas. Ni orang beriman ni. Orang-orang yang Allah Ta'ala sayang ni. Lagi, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang dalam keadaan berani. Berani secara mana? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Tak ada bimbang . Ikutlah orang nak kata apa pun, yang penting aku betul. Okey, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah itu limpahan kurniaan Allah yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, limpah kurnianya lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini terdapat isyarat sesiapa yang berpaling daripada mengasihi kami dan lari daripada mendekatkan diri kepada kami, maka kami tidak peduli. Kami akan tukarkan mereka dengan orang yang lebih layak dan lebih berhak untuk mendapat kurniaan ini. Jadi kalau orang tak sayang pada Allah, tak nak buat rapat dengan Allah, tak apa, Allah Ta'ala kata, ada lagi orang yang sayang kat aku. Jadi sebenarnya, jadi baik ni manfaatnya bukan manfaat kepada Allah. Allah tak kaya, Allah tak hebat. Jadi baik ni manfaatnya kembali kepada kita. Manfaat kembali kepada kita. Oleh itu, sesiapa yang berpaling daripada Allah Ta'ala, dia tidak ada sebarang pengganti kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah mempunyai banyak pengganti kepadanya. Maknanya kita ni, kalau kita tinggal Allah, tak ada yang boleh ganti Allah untuk kita. Adapun Allah, kalau kita tinggal Allah, ramai lagi yang ada pengganti bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat. Jadi yang ruginya siapa? Yang ruginya kita. Jadi ada satu syair. Mali syughlun siwahu mali syughlu. Ma yasrifu an hawahu qalbi azlu. Ma asna'u in jafa wa khabal amalu. Minni badalun wa minhu mali badalu. Baik. Aku tidak kesibukan selain untuk Allah. Aku tiada kesibukan yang lain. Ni apa syair wali-wali ni. Celaan tidak akan memisungkan hatiku daripada mencintainya. Ma yasrifu an hawahu qalbi azlu. Mana apa-apa orang nak kata apa pun, tak apa bagi aku tetap cinta pada Allah Ta'ala. Orang nak kata apa pun. Aku buat benda baik ni. Orang kata teruk-teruk. Aku ajar benda betul ni. Orang kata teruk-teruk. Ma yasrifu an hawahu qalbi azlu. Tak apa. Tak ada masalah bagi aku. Kerana apa? Kerana aku ada Allah. Ma asna'u in jafa wa khabal amalu. Apakah akan aku lakukan jika dia menjauhiku dan cita-citaku tidak capai? Masalahnya kalau tak sayang Allah, mencari kecintaan manusia dan keredaan manusia, kalau Allah tak sayang kat kita, buat apa dia kata? Apakah akan aku lakukan jika dia menjauhiku dan cita-cita tidak tercapai? Minni badalun wa minhu mali badalu. Dia ada ganti kepadaku sedangkan aku tiada ganti kepadanya. Maknanya dia ada ganti. Kalau aku tak taat pada Allah Ta'ala, ramai lagi yang taat pada dia. Adapun aku, kalau aku tinggal Allah, mana aku boleh ganti Allah lain? Tak ada dah, satu tu je. Dalam setengah riwayat Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, tuntutlah keredaanku, nescaya kamu akan mendapatiku. Jika kamu mendapatiku, kamu mendapat segala-galanya. Jika kamu tidak mendapatiku, kamu terlepas segala-galanya. Aku lebih kamu kasihi daripada segala-galanya. Dhunnun ni seorang wali Allah, nama dia Dhunnun al-Misri. Terkenal, banyak mengulang-ulangkan bait-bait ini pada waktu malam.
Ni semua wali-wali Allah berlaku ni. Apa nama cerita wali-wali Allah? Utlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana qad wajadtu li sakana laysa fi hawahu ana in ba'udtu qarrabani au qaribtu min hudana. Ini Dhunnun al-Misri. Utlubu li anfusikum, tuntutlah untuk dirimu. Tuntut apa? Mithla ma wajadtu ana, seperti apa yang telah aku dapati. Aku ni duduk dengan Allah ni rasa nikmat. Jadi dia pun suruhlah orang lain, kamu pun duduk dengan Allah jugalah. Buat baik dengan Allah, rasa nikmat. Utlubu li anfusikum, kamu tuntut untuk diri kamu. Apa dia? Mithla ma wajadtu ana, seperti apa yang telah aku dapati. Lagi? Qad wajadtu li sakana laysa fi hawahu ana. Dia kata, sesungguhnya aku telah mendapat ketenangan untuk diriku. Tidak ada kepenatan dalam mencintainya. Orang penama wali-wali Allah ni pernah berkata, satu kata-kata, dia kata, kalaulah para raja tahu betapa nikmatnya jadi kita ni, dia nak letak jawatan jadi raja, nak jadi macam kita. Kata seorang wali Allah, dia kata, kalaulah raja tahu nikmatnya jadi wali ni lah, jadi orang baik ni, raja tu nak letak jawatan, berdengki nak jadi macam kita. Dia akan cemburu nak ambil jawatan kita. Sebab apa? Sebab kita dapat ketenangan yang amat. Ni orang-orang wali-wali. Jadi orang kaya ke, orang berpangkat ke, keserabutan yang ada dalam kepala mereka tu jauh menyusahkan daripada ketenangan yang ada di dalam hati kita walaupun kita tak kaya. Ni geng-geng wali Allah ni. In ba'udtu qarrabani au qaribtu min hudana. Jika aku jauh, dia mendekatkan aku kepadanya. Dan jika aku hampir kepadanya, dia dekat kepadaku. Sebab wali Allah ni, kalaulah aku buat amalan makin kurang sikit, tak apa. Kurang sikit tapi aku sayang pada Allah aku. Tak apa, Allah Ta'ala tetap dekat dengan aku sampai bila-bila. Kenapa? Kerana dia Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi nak bagi tahu ayat ni, nak bagi tahu ini apa nama munajat orang-orang wali-wali. Jadi kesimpulannya, kalau boleh jadi wali Allah, rapat dengan Allah, hidup ni senang. Sesiapa yang terlepas keredaan Allah kemudian dia memperolehi syurga dengan semua kandungannya, pasti dia tertipu dan rugi. Bagaimanakah pula jika dia hanya memperoleh habuan yang amat sikit dan hina daripada dunia yang tidak menyamai nilai sehelai sayap nyamuk pun di sisi Allah Ta'ala. Dia kata orang ni, kalau Allah dia buat andaian, padahal benda ni tak berlaku pun. Apa andaiannya? Dia tak dapat redha Allah tapi boleh masuk syurga. Nikmat syurga boleh dapat tapi redha Allah tak dapat. Tu pun tak sedap. Yalah, kita boleh pergi rumah orang bagi duduk tapi tuan rumah benci. Duduk rumah aku. Tak apa, tapi benci. Tak sedap duduk. Kalaulah dapat syurga dah tapi Allah tak redha, itu pun masih lagi tertipu. Kalau setakat dapat dunia, bukan dapat syurga, dapat dunia je. Sekadar dapat dunia sahaja dan Allah tak redha, dia kata lagi-lagilah teruk. Kenapa? Kerana dunia ni tak ada nilai pun di sisi Allah Ta'ala. Ini kata apa? Kata pengarang ni. Nak bagi tahu kalau dapat redha Allah, segala-galanya nikmat. Tapi kalau dapat syurga tapi tak dapat redha Allah, sebab tu dalam Quran kan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut nikmat paling besar dalam syurga, nikmat apa? Nikmat melihat Allah Ta'ala. Tu nikmat paling besar. Hari Jumaat orang akan pergi ke pasar. Ni hadis cerita tentang pasar syurga. Akak keluar pergi pasar dan waktu tu dia boleh tengok Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada waktu itu berseri-seri kerana dapat tengok Allah. Dan orang pada hari Jumaat ni, mereka ahli syurga ni pergi ke pasar tu. Dia pergi ke pasar tu awal berdasarkan setara mana awal dia pergi Jumaat. Ni ada semua dalam kitab-kitab sebut.
Kalau dia jenis kaki pergi masjid awal Jumaat, dia akan pergi awal pada apa? Pada hari Jumaat dalam syurga. Dia sampai awal dan dia seronok duduk sana. Nikmat paling seronok pertama bila pergi pasar ni. Bila pergi pasar dia jumpa kawan-kawan ni. Kawan-kawan yang kat dunia dulu ni dia baik-baik jumpa kat situ. Jumpa seronoklah ahli syurga ni. Berbual di pasar ni seronok, tapi paling seronok adalah apabila Allah Ta'ala beri izin angkat singkap tirai dapat tengok Allah Ta'ala macam mana. Itu cerita macam mana tu kena kena serah pada Allah lah macam mananya. Bila seronok tengok tu kata dalam hadis tu kata kalau tidak kerana malaikat pimpin mereka pulang ke syurga, mereka tak nak pulang. Jadi mereka tu boleh pulang ke syurga kerana terpimpin oleh malaikat. Bukan dia nak pulang sendiri. Sebab nikmat duduk situ. Nikmat duduk situ tu. Kenapa? Kerana dapat Allah. Walaupun syurga tu nikmat tengok Allah tu lagi besar. Jadi, lagi, ayat lain lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saf. Surah As-Saf Allah Ta'ala sebut cerita wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman ni tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala ampun dosa mereka. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Yang mana dalam syurga tu ada air-air dan sungai-sungai yang mengalir. Wa masakina tayyibatan. Dia cerita dalam syurga tu. Air mengalir, apa semua. Ditambah lagi. Wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Dan dapat tempat yang amat-amat cantik dalam syurga. Tempat yang amat-amat cantik dalam syurga ni, ini satu eksklusif tempat. Yang ulama-ulama tafsir kata kenapa syurga tu eksklusif dah. Ada lagi wa masakinat tayyibah, ada eksklusif lagi dalam syurga tu. Tempat eksklusif dalam syurga itu antaranya ialah sebab di situ dia dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nikmatlah tu. Sebab tu kalau orang tanya nikmat syurga paling nikmat apa dia? Nikmat tengok Allah. Nikmat melihat Allah. Kalau orang tanya lelaki nikmat syurga paling sedap apa dia? Orang lelaki kata bidadari. Biasanya orang lelaki gitu. Tu orang lelaki yang tak masuk kuliah tu. Kalau orang lelaki masuk kuliah, dia tak kata bidadari. Dia kata nikmat melihat Allah. Tu. Baik, seterusnya. Man fatahu an yaraka yawman fakullu awqatihi fawatu. Wa haithuma kuntu fi biladin fali ila wajhikal tifatu. Man fatahu an yaraka yawman, sesiapa yang terlepas untuk melihatmu pada satu hari, fakullu awqatihi fawatu, maka semua waktunya telah luput dan sia-sia. Wa haithuma kuntu fi min biladi, di mana-mana negeri pun aku berada, fali ila wajhikal tifatu, pasti ke arahmu aku berpaling dan menghadap. Ni kata-kata wali-wali ni. Duk mana pun aku carimu lah ya Allah. Baik. Okey, ciri-ciri kekasih Allah Ta'ala. Ciri-ciri yang tadi, yang ayat saya sebut tadi. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ayat pertama, azillatin 'alal mu'minin. Kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Ni sifat-sifat orang-orang yang wali-wali. Moga-moga kita dapat sifat ni. Berapa sifat ni? Ada sebanyak 4 sifat. 4 sifat. Sifat pertama, azillatin 'alal mu'minin. Itu sifat pertama. Bersifat lemah lembut dengan orang-orang beriman. Bersama dengan orang beriman, beraluh, tertik, terening. Orang Kelantan kata. Berhaluh ni beradab lah, tertik, terening, sopan. Azillatin, rendah diri juga. Azillah ni rasa hina diri dengan orang mukmin. Maknanya tidak rasa sombong diri. Maksudnya mereka melayan orang mukmin dengan lembah lembut, belas kasihan dan merendah diri. Itu sifat orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Baik, sesama orang Islam ni baik. Dia tak bergaduh. Ni nak bagi tahu. Bergaduh-bergaduh ni tak ada sifat orang beriman. Jadi hidup ni jangan duk bergaduh. Orang sekarang ni bergaduh. Tak kira kalau politik bergaduh dah. Politik bergaduh sungguh-sungguh. Kok tak dapat jadi wali Allah. Jangan duk bergaduh sangat.
Memecah belahkan hubungan persaudaraan. Lama kan tak dapat ciri pertama. Ciri yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, tegas dan perkasa terhadap orang yang kafir. Maksudnya mereka melayan orang kafir dengan megah, tegas dan kasar. Maksud tegas dan kasar ni gini ni. Kalau baca ayat ni saja, ayat ni saja, nanti lepas ni jadi bengis pula dengan orang kafir. Macam mana pula dakwahnya? Ini sesuai dengan keadaan kita dengan orang kafir yang lawan Islam. Adapun orang kafir yang zimmi, Nabi bersabda, "Man adza zimmiyan faqad adzani." Siapa-siapa yang menyakiti hati orang zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Tapi kita dengan orang kafir ni, dia kena ada izzah, ada kemuliaan diri dan kena ada ketegasan yang lebih. Maksudnya mereka melayan orang kafir dengan megah, tegas dan kasar. Setelah mereka mengasihi wali Allah Ta'ala, mereka turut mengasihi walinya yang mengasihinya. Baik. Ekoran itu mereka melayan wali-wali Allah dengan kasih sayang, lemah lembut dan belas kasihan. Orang yang baik ni, kata pengarang kitab ni, dengan Allah dia sayang, dengan wali-wali Allah pun dia sayang. Sebab tu kita doa, Allahumma inni as'alaka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'alaka hubbaka. Ya Allah, aku nak mu sayang aku, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Aku nak kamu ni boleh bagi kepada aku menyayangi orang yang kamu sayang. Tanda kita ni baik, ialah kita sayang orang yang Allah sayang. Dan kita kena minta dalam doa. Ataupun kita disayangi oleh orang yang Allah sayang. Ada dua makna. Allahumma inni as'aluka hubbak. Aku nak cintamu. Cintamu dengan makna aku sayang kepadamu. Kau jadikanlah aku ni sebagai hamba-Mu yang sayang kepadamu. Dan kau jadikanlah aku ni hamba-Mu yang kau sayang pada aku. Tu hubbaka. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku nak juga, ya Allah, kasih cinta kepada orang yang sayang kepadamu. Maknanya aku nak supaya wali Allah tu aku sayang. Aku pandai menyayangi wali Allah. Dan wali Allah tu pun sayang kat aku. Gitu. Hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Kena hafal doa ni. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku mohon agar kau jadikan aku ni sayang kepada segala perkara yang boleh mendekatkan aku kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya minal ma'il bari. Itu doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu doa ni kena boleh ambil ni. Doa supaya disayangi oleh Allah, supaya dapat menyayangi Allah, disayangi oleh Allah, dapat menyayangi wali-wali Allah dan disayangi oleh wali-wali Allah. Ini panjang banyak hadis-hadis yang diriwayatkan menceritakan tentang doa ini. Banyak. Baik. Ustaz, muka surat 1520. Apa? Apa dia? Muka surat 1520. Doa tu. Doa. Doa tu tak ada. Doa tu ada dalam muka surat 1520. Ada. Juga 1521 ada. Tu. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon daripadamu kasih sayangmu, kasih sayang orang yang mengasihimu. Nampak? 1520 ada. Juga 1521 pun ada. Ini doa Nabi. Yang ni doa Nabi Daud. Muka surat 1521 doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulannya kena minta supaya kita ni disayangi Allah dan disayangi oleh wali-wali Allah serta menyayangi Allah dan menyayangi wali-wali Allah. Baik. Barulah kita tak bergaduh dengan orang baik. Sebab orang baik menyayangi kita dan juga kita menyayangi orang baik. Mereka juga membenci musuh-musuh Allah yang memusuhinya. Lantaran itu mereka melayan musuh-musuh Allah dengan keras dan kasar. Sebagaimana firman Allah.
asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ni sifat. Di ayat akhir surah Al-Fathu ni, ayat akhir surah Al-Fathu. Kepalanya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah iaitu sahabat, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu tegaslah senangnya, bukan nak kata marah ni dok. Tengok yang Arab punya dia terjemah apa. Tapi kesimpulannya tegaslah, maksud tegas. Tegas dengan orang-orang kafir dan ruhama'u bainahum, sentiasa bersifat lemah lembut dan kasihan di kalangan mereka. Ini sifat sahabat. Banyak-banyak sifat sahabat ni. Sifat sahabat ni, nak tahu sifat sahabat, buka ayat surah Al-Fathu ayat akhir. Itu sifat sahabat. Satu-satu. Bawah sekali, dia kata, yu'jibu zurra aliyaghidha bihimul kuffar. Dia kata, sahabat-sahabat yang baik-baik ni dibenci oleh orang-orang kafir. Ayat ni. Sahabat-sahabat yang baik-baik ni dibenci oleh orang kafir. Maknanya Allah Ta'ala kata orang kafir ni benci sahabat. Maka dalam kitab Tafsir Munir mengatakan, golongan Syiah pun sebab dia benci sahabat, takut-takut dia tergolong dalam kufar juga. Sebab dia benci sahabat. Jadi kita ni, kalaulah kita nak jadi orang baik, kita kena sayang sahabat. Sebab orang baik adalah orang yang menyayangi orang baik. Dan sahabat adalah golongan yang amat baik sebab Allah Ta'ala bagi title radhiyallahu anhum. Jadi kena sayang sahabat. Jadi kalaulah kita ni nak jadi lagi baik, kita kena sayang dan kenal sahabat. Oleh kerana itu, kena baca kitab Hayatus Sahabah karangan Al-Kandahlawi. Kena baca kitab Rijalun Haular Rasul karangan Muhammad Khalid. Dalam tu dia ada cerita-cerita tentang kehebatan para sahabat. Kerana kita nak jadi baik macam mereka, kita kena sayangi mereka. Jadi itu sifat yang kedua. A'izzatina 'alal kafirin. Sifat yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Baik. Mereka ni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang ketiga. Satu lagi, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak bimbang kepada celaan orang yang mencela. Sesungguhnya antara ciri kesempurnaan kasih sayang kepada Allah adalah berjuang menentang musuh-musuh Allah. Berjuang menentang musuh-musuh Allah. Kemudian, selain itu, jihad pada jalan Allah Ta'ala merupakan satu seruan dakwah kepada orang-orang yang berpaling daripada Allah supaya kembali kepadanya dengan menggunakan pedang dan mata lembing selepas mereka diseru dan didakwah dengan hujah dan bukti. Jadi ayat ni adalah ayat cerita tentang Allah Ta'ala perang. Ayat ni ayat marah ni, sebab tu bunyi kasar-kasar ni. Orang kafir dia garang. Sebab ayat ni, tak nak tahunya, dia mula daripada depan. Dia mula daripada ayat dalam muka surat 1514. 1514 ayatnya bermula dengan man yartadda minkum, siapa-siapa murtad di kalangan kamu. Dia start dengan orang murtad. Jadi bila dia start dengan orang murtad ni, Allah Ta'ala marah. Ayat ni ada unsur Allah Ta'ala menunjukkan qahar jabbar dia. Kalau ada lah geng-geng kamu yang murtad, tak nak ikut aku, tak apa, kata Allah Ta'ala. Aku akan bawa satu kaum ni sayang aku, kaum ni sayang dia, sayang aku sayang dia. Lepas tu kaum ni punyalah power, dengan orang beriman lembut je, dengan orang kafir kasar tau. Sebab ayat ni sesuai lah dengan dengan keadaan ayat ni menceritakan tentang orang kafir. Orang yang murtad. Kalau kamu murtad tak apa, ada lagi kaum yang aku akan datangkan mereka ni, dia ni aku sayang dia, dia sayang aku. Dengan orang beriman lembut je, orang kafir kasar. Yujahiduna fi sabilillah, mereka ni berjihad di jalan Allah. Jihad setara mana? Tak takut apa-apa. Jadi ayat ini ada nilai nilai garang sikit sebab muqaddimahnya dia marah pada orang murtad. Tapi kalau kita tengok pula ayat-ayat lain lagi, Allah Ta'ala sebut contohlah
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fi dinikum wa lam yukhrijukum min diyarikum la antabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak marah untuk kamu buat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak bermusuh dengan kamu, tidak berperang dengan kamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada negeri kamu. Kamu boleh buat baik. Ayat tu nampak lembut sikit. Tapi ayat ni nampak kasar sikit. Kenapa ayat ni nampak kasar sikit? Sebab muqaddimah ayat tu, siapa-siapa murtad, tak heran bagi aku. Tu. Sebab macam tu. Jadi kalau tuan-puan baca ni, bunyi kasar ni ustaz. Betul. Sebab ayat tu bermula dengan man yartadda minkum. Sebab tu ayat Quran ni kena baca secara package. Jangan baca macam apa nama? Islam ni dia kena gabung semua, tengok Quran, tengok hadis, barulah dia jadi satu konsep yang cantik. Ada orang apa nama? Ada orang ceramah lah. Tak apalah. Dia ceramah, dia cerita seorang sahabat nama Sa'ad yang jadi governor. Yang mana jadi governor ni nama Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid tak silap. Dia jadi governor ni, yang mana governor ni dia ni masak untuk isteri dia. Dia masak untuk isteri dia. Dia basuh kain untuk isteri dia. Jadi penceramah ni pun ceritalah. Cerita patut-patutnya lelaki ni kena basuh baju, kena masak. Betul. Betul. Tak kata salah. Satu cerita. Dia tak dengar ke cerita Ali pula. Ali ni dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Ali, Fatimah. Fatimah pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh ke bawa kepada aku seorang hamba untuk bantu aku di rumah. Minta maaf. Hamba dah habis dah. Tak ada dah. Kenapa? Kerana tangan aku ni kasar, sebab aku kisar gandum. Ali pula sakit dada sebab dia angkat timba air untuk jiruh, untuk kerja. Jadi kami ni penat sangat kerja rumah lagi, penat sangat. Jadi Rasulullah pun bagi amalan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi dalam hadis ni Ali dengan Fatimah pula, Ali dengan Fatimah pula bekerja dua-dua. Ali dengan Fatimah bekerja dua-dua. Dalam ni pula, dalam riwayat ni pula, suami pula masak. Jadi kena gabung dua-dua. Kena gabung dua-dua. Janganlah terlalu kata, patut isteri duduk saja je. Jangan kata gitu. Tu baca hadis satu je tu. Ni kena baca satu package. Tengok keperluan lah. Suami kena bantu isteri macam-macam mana pun. Kena bantu isteri. Tapi isteri tak boleh lah duduk relax je kat rumah. Mentang-mentang dia dengar satu hadis tu. So dia kena dengar satu package. Sama juga kita baca ayat ni. Nampak kasar je ayat ni. Ya, ayat ni sesuai lah dengan man yartadda minkum tu. Tapi ayat-ayat lain ada juga arahan Allah suruh berlaku lembut dengan orang kafir. Tu ceritanya. Jadi Quran ni jangan baca satu benda, satu ayat, kita keluarkan hukum sendiri. Kena baca banyak supaya keluar satu konsep yang tepat tentang Islam. Baik. Saya baca hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hadis. Aku diarahkan untuk memerangi manusia sehingga manusia mengucap 2 kalimah syahadah. Hadis ni, kalau baca hadis ni memang kita ni kena perang lah dengan orang kafir. Tapi hadis lain, lagu lain pula. Jadi perlu baca banyak. Baik. Oleh itu orang yang mengasihi Allah suka menarik makhluk semuanya ke pintu Allah Ta'ala. Sesiapa yang tidak menyahut seruan dakwah yang dilakukan secara lemah lembut dan belas kasihan, dia perlu didakwah dengan cara keras dan kasar. Jadi maknanya orang beriman ni, dia jadi lagu ni jadi macam ayat yang disebut ni, kerana dia telah berdakwah dengan orang secara lembut. Secara lembut tak dengar, dia pun kasar lah. Kasar tu perang lah. Sebab tu Islam ni dia bukan ajar kasar terus. Sebab itulah bila isu rotan tu kan, isu merotan anak tak semayang. Ada menteri kata tak boleh rotan. Waktu kuatlah hentam menteri.
kuatlah hantar menteri. Saya kata, sebenarnya dalam Islam ni memanglah boleh rotan. Tapi cuba tengok. Nak rotan tu selama mana? Nak rotan anak tu. Nabi suruh ajar anak semayang umur 7 tahun. Bayangkan 7 tahun. 7 tahun dan Nabi suruh rotan umur 10 tahun. Berapa tahun tu? 3 tahun aja. 3 tahun didikan semayang. Dan semayang ni bukan sekali sehari. 5 kali sehari. Cuba kali sendiri. Umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. 3 tahun. Sehari suruh anak semayang berapa kali? 5 kali. So, 5 kali sehari. Kali pula dengan setahun. Kali setahun, 5 kali 3. Berapa dah? 5 kali 300. Mudah cakap 300 hari lah. 300 kali 5. Berapa kali kita suruh anak kita semayang? 1,500 kali. Bila? Setahun. Berapa tahun? 3 tahun. Hampir 5,000 kali. 5,000 kali kita suruh dia semayang dengan lembut. Sampai 10 tahun tak semayang lagi, padan dah rotan. 5,000 kali dah cakap. Maknanya Islam ni bukan tu rotan dak. Didik dulu. Sama juga ayat ni, ayat kasar ni. Sebelum ayat kasar tu ada dah ayat lembut-lembut. Ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna al jannah bis salasil. Tuhan kamu kagum dengan satu golongan manusia yang dipimpin ke syurga dalam keadaan dirantai. Maksudnya dia nak suruh orang masuk syurga ni, sungguh-sungguh dia buat perang pun tak apalah. Tak apa. Maknanya perang ni berlaku selepas adanya marhalah dakwah yang bersungguh-sungguh sebelum itu. Jadi inilah nak bagi tahu Islam ni bukan agama yang keras. Dia mula dengan lembut tapi ada waktu dia keras. Baik. Dan sifat yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Tanpa rasa takut dan bimbang kepada celaan orang yang mencela. Tiada apa yang diinginkan oleh orang yang mengasihi melainkan apa yang disukai oleh kasihnya. Dia menyukai orang yang disukai oleh kasihnya dan membenci orang yang dibenci olehnya. Jadi orang beriman ni yang penting kekasih dia sayang. Tak kira lah orang lain benci kat dia. Ni orang mabuk bercinta. Orang beriman, wali-wali Allah pun mabuk bercinta dengan Allah. Dia tak kira orang lain marah, asalkan Allah sayang. Sesiapa yang takut kepada celaan dalam menurut keinginan orang yang dicintainya, maka dia tidak benar dan tidak jujur dalam cinta itu. Baik. Cinta tipu ialah dia takut kepada celaan orang lain. Kerana cinta dia kepada kekasih dia. Tu cinta tipu dia kata. Jadi kita dengan Allah ni, cinta tak tipu harap-harapnya. Kita tak kira dah orang kata apa kat kita. Asalkan Allah sayang kat kita. Itulah dia sifat wali Allah. Waqafal hawa bi haitsu anti falaysa li muta'akhkharun anhu wala mutaqaddamu. Ajidul malamata fi hawaki ladhidatan hubban li dhikrika falyalumni al-lu'amu. Cinta menghentikan aku di mana sahaja kamu berada. Aku tiada lagi tempat untuk mundur daripadanya atau tempat untuk mara. Maknanya kalau aku sayang pada suatu, aku duduk situ. Tak kira dah. Ke depan pun aku tak pergi, ke belakang aku tak pergi. Aku tetap berada di tempat itu kerana aku sayang pada Allah Ta'ala. Ajidul malamata fi hawaki ladhidatan. Aku dapati celaan dalam mengasihimu itu lazat dan indah. Makin orang marah pada aku sebab sayang padamu, makin nikmat aku rasa. Ni apa nama? Ini cerita dengan Allah lah ni. Cerita cinta dengan Allah. Bukan cerita cinta sesama hamba Allah Ta'ala. Sesama hamba Allah ni. Apa nama? Buang emak, buang saudara. Kerana apa? Kerana kekasihku turutkan. Yang tu lain tu. Yang tu cinta lain. Nasi lemak, buah bidara. Daun selasihku lurutkan. Hilang emak, hilang saudara. Kerana kekasihku turutkan. Kan lagu masa saya kecil-kecil dulu. Tak ingat lagu tu. Geng-geng warok ni. Tak ingat lagu. Tapi itulah apa nama cinta sesama manusia. Yang ni cerita cinta kepada Allah Ta'ala. Aku dapati celaan dalam mencintaimu. Itu lazat dan indah. Kerana aku suka mengingati dan menyebut namamu. Maka hendaklah orang-orang yang suka mencela itu terus mencelaku. Tak apa. Katalah apa-apa pun. Aku tetap dengan Allah Ta'ala. Ini. Jadi kita belajar ini cerita wali-wali lah ni. Cerita wali-wali.
Dan kita akan masuk tajuk 1519 insya-Allah minggu depan lah. Sebab ada mesyuarat pula 9.30 kejap lagi. Yang ni cerita tentang martabat cinta Allah adalah kurniaannya. Dalam ni banyak doa. Ni dalam ni. Ada doa-doa Nabi Daud dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cinta. Yang saya sebut tadi, aku nak cintamu, aku nak cinta orang yang mencintaimu. Jadikanlah aku ni kekasihmu. Contoh satu doa ni boleh hama terus ni. Baik. Allahumma ja'alni min ahbabika fa innaka idza ahbabta 'abdan ghafarta dhanbah wa in kana 'azima wa qabilta 'amalahu wa in kana yasira. Ni Nabi Daud doa ni. Allahumma ja'alni min ahbabika. Boleh lah. Kalau ngapa setakat ni pun tak apa dah. Allahumma ja'alni min ahbabika. Ya Allah, jadikanlah aku ni di kalangan kekasih-kekasihmu. Contoh doa ni. Boleh dah. Allahumma ja'alni min ahbabika. Ngapal tu tak apa dah. Ya Allah, jadikanlah aku ni sebagai kekasih-kasihmu. Allahumma ja'alni min ahbabika. Okey, sekadar tu sahajalah. Ada soalan boleh tanya? Tak ada boleh berhenti. Kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, pada ayat yang ini memang diceritakan dalam apa tu? Dalam surah Ali Imran. Surah Maidah ayat Maidah. 54 tu, itu ini golongan ni khas untuk wali-wali sahaja ya Ustaz Ini ciri-ciri wali Allah, dia kata. Ciri-ciri wali Allah maknanya kalau kita nak jadi wali Allah, kita kena ada sifat ni. Apa sifat pertama dia? Sayang kepada Allah. Sifat kedua, a'izzatin 'alal mu'minin. Sifat kedua, ada sifat azillatin 'alal mu'minin, sifat lemah lembut bersama dengan orang Islam. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, kena ada ketegasan dengan orang kafir. Yang keempat, rajin berjihad di jalan Allah. Yang kelima, tak hirau orang kata apa. Tu sifat wali. Kenapa wali ni tak hirau orang kata apa? Sebab dia sayang Allah. Dia tak kira dah. Dia tak kira dah. Apa nama, dia sayang, bila dia sayang Allah, orang lain benci pun tak apa. Jadi inilah sifat wali-wali Allah. Jadi sifat wali Allah ni, hidup dia Allah je. Hidup dia Allah je. Ini tinggi lah ni. Taraf-taraf. Dia tak fikir dah apa benda lain. Yang dia fikir Allah je. Sebab Allah sayang dia dan dia sayang Allah. So untuk dapat kesayangan Allah, untuk dapat cinta Allah, untuk dapat apa nama baik dengan Allah ni, antaranya doa tadi lah. Allahumma ja'alni min ahbabika. Doa dalam muka surat, muka surat 1519. Allahumma ja'alni min ahbabika. Ya Allah, jadikanlah aku ni di kalangan orang yang engkau sayangi. Baik. Okey, salam Ustaz, mohon buat solat hajat untuk Ustaz Selamat Kampung Sinar Baru yang dah ditidurkan malam tadi COVID. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Ustaz, untuk mulakan solat pada waktu malam mana lebih baik? Solat taubat dulu atau solat tahajud dulu? Baik, gini. Pertama, kita bagi tahu dulu khilaf ulama tentang tahajud. Bukan khilaf, makna tahajud. Pertama kita tengok tahajud ialah mana-mana solat yang dilaksanakan selepas daripada kita bangun tidur. Tengah malam tu semuanya tahajud. Sama ada kita semayang kita semayang taubat pun nama tahajud dah, masuk dalam kategori tahajud. Semayang hajat pun tahajud, semayang tasbih pun tahajud, semayang witir pun tahajud, dengan syarat dia dilakukan selepas bangun daripada tidur. Itu nama dia tahajud. Kalau orang kata kalau semayang isyak tidur dulu pun panggil tahajud, betul lah tu. Sebab tahajud ni dari segi bahasa maknanya bangun, meninggalkan tidur pada waktu malam. So bangun tidur, kita bangun tidur mandi-mandi ambil wuduk. Kita pun semayang sunat wuduk. Semayang sunat wuduk tu dalam kategori tahajud. Kemudian solat taubat kategori tahajud. Solat hajat kategori tahajud. Sebab sembahyang yang dilaksanakan selepas bangun daripada tidur. Itu satu kumpulan, satu pandangan ulama. Satu lagi dia kata tahajud ini adalah satu solat yang berdiri sendiri. Maknanya dia tahajud ni dia ada niat tahajud sendiri. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Ada perkataan tahajud. Jadi kalau nak jadikan semayang solat tahajud tu sebagai satu niat semayang tahajud pun tak apa. So kita ambil dua-dua pandangan lah. Maksud dia, andai kata kita nak semayang, kita bangun lewat dah. Kita pun semayang sunat witir terus.
witir tu dah masuk kategori tahajud. Andai kita bangun awal, kita nak jadikan tahajud itu sebagai satu solat yang khusus, bukan menempel daripada solat taubat, solat hajat, kita pun sembahyang sunat. Katalah kita sembahyang sunat wuduk dulu. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat wuduk ni sunat bagi orang yang ambil wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Lepas sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat taubat. Ataupun sembahyang sunat tahajud. Lepas tu akhir sekali sembahyang sunat hajat. Dan akhir sekali sembahyang sunat witir. Maknanya kita muqaddimahkan dengan solat-solat sunat sebelum kita minta sesuatu. Sebelum kita minta sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kalau tanya tahajud dulu ke apa? Kalau kita tak tahajud pun dah jadi tahajud dah. Okey? Itu jawapan. Okey, insya-Allah sekarang itu sajalah untuk akhirnya kita doakan kepada Ustaz Selamat, semoga Allah Taala kurniakan kesihatan kepada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi 'abdaka Ustaz Selamat bishifaika wa dawihi bidawaika wa afihi min balaika wasrif anhu al-adha wal amrad wal asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah Ustaz Selamat dengan syifa daripadamu. Engkau ubatlah Ustaz Selamat dengan ubat daripadamu. Dan Engkau afiat sejahterakan Ustaz Selamat daripada segala ujianmu. Dan Engkau jauhkan dia daripada segala penyakit-penyakit dan perkara-perkara yang menyusahkannya dengan rahmat kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.